dalam pun satu cerita. Tapi semut ini ada spesies yang sarang dia boleh membesar sehingga berpuluh kilometer. Bukan sahaja satu kawasan yang kecil. Mereka boleh sampai beratus kilometer. Contohnya seperti Dorylus group. Ini adalah kita panggil driver ants. Driver ants ni dia hidup dalam tanah. Dia memang hidup dalam tanah sahaja. Kalau anda Google Dorylus, D-O-R-Y-L-U-S, Dorylus, spesies semut ini, mereka memang hidup dalam tanah dan mereka tidak mempunyai mata. Mereka tidak pernah keluar daripada tanah. Memang hidupnya dalam tanah sahaja. Mereka boleh berkembang di bawah tanah dan membuat terowong sehingga melepasi beberapa negara di Afrika. Bukan sahaja semut Dorylus tersebut, tapi banyak juga semut-semut lain yang hidup di dalam tanah boleh bergerak sehingga beberapa kilometer. Semut juga berfungsi sebagai bioindikator. So, bagaimana bioindikator? Bioindikator ni adalah kita boleh menggunakan semut sebagai indikator kepada kesihatan ekosistem. Sama ada ekosistem tu sihat ataupun tidak sihat. Semut ini dia sangat mudah berubah mengikut keadaan gangguan. Sama ada kalau kita buka kawasan tersebut, so kita boleh lihat spesies-spesies yang sepatutnya hutan kemudian diganti oleh spesies yang urban. Spesies ni dia lebih pada spesies yang agak tahan lasak. Seperti hutan kan, contoh hutan yang telah melalui proses fragmentation ataupun deforestation, kita akan boleh lihat hadirnya beberapa spesies invasive group, contohnya macam yellow crazy ant adalah semut gila. Kalau dalam hutan yang betul-betul hutan, memang kita tidak akan jumpa langsung semut tersebut. Memang tidak ada yellow crazy ants. Yellow crazy ants ni hanya boleh dijumpai di kawasan yang telah mengalami gangguan, maknanya yang telah dibalak, yang telah dibuka oleh manusia lah. Selain itu, semut juga pernah direkodkan boleh bertahan dalam keadaan yang sangat ekstrim. Contohnya, pernah dilaporkan di kawasan yang menerima kesan radioaktif di mana haiwan-haiwan lain dan juga tumbuhan lain telah mati. Namun ada beberapa spesies semut yang masih boleh hidup dalam keadaan yang terlalu tinggi radioaktif tersebut. So, maknanya mereka boleh bertahan dengan radioaktif yang tinggi. Selain itu, direkodkan juga ada semut yang boleh bertahan dengan keadaan pencemaran kimia yang tinggi. So, mereka masih boleh hidup dalam keadaan tersebut. Sebahagian spesies mereka ada pekerja major dan pekerja minor. Pekerja major ni dia besar, biasanya kepala dia besar. Kalau kita lihat kat rumah yang semut api tu kan, ada yang kepala besar tu, ada yang kepala kecil kan. Yang kepala besar tu, mereka juga dikenali sebagai askar. Askar ni peranan dia sangat penting. Kalau dalam kumpulan semut ni, askar ni peranan dia adalah mengawal pekerja-pekerja semasa pekerja mencari makan. Dia kawal sarang, dia juga mengawal, dia buat satu barisan. Kita lihat semut dia nak cari makan, dia buat satu jalan kan. Biasanya dia akan ada di antara jalan-jalan tu lah. Dia akan duduk dan mengawal pekerja-pekerja minor tadi untuk mencari makan. Semut ini adalah satu komuniti yang sangat bijak. Jika kita boleh bandingkan, mungkin boleh dibandingkan lebih kurang macam organisasi manusia, di mana mereka ada ketua, ada orang yang menjalankan kerja, ada kasta-kasta, ada kumpulan-kumpulan ataupun unit-unit yang menjalankan tugas yang tertentu. Jadi semut ini selain sangat bijak, mereka juga disebabkan oleh kebijakan mereka dalam menguruskan organisasi mereka, so mereka juga dikenali sebagai superorganism. Kita sebagai manusia mungkin boleh mengikut bagaimana semut menguruskan koloni dia. Begitulah kita pun perlu mengikut arahan daripada ketua kita supaya organisasi kita sentiasa berjalan dengan lancar, tidak menjadi huru hara. So, begitulah bagaimana kita meneladani kehidupan semut dalam kehidupan kita juga sebagai manusia. So, kena bekerjasama dalam mendapatkan makanan, contoh semut kan, mereka bersama-sama bekerjasama beramai-ramai untuk mencari makan. So, kita juga perlu bekerjasama bersama-sama ahli kumpulan kita dalam sesuatu persatuan ataupun organisasi lah untuk memastikan kejayaan